Baik murid-murid, tadi awak dah tahu struktur kawalan pilihan tu apa, ulangan tu apa. Okey, pilihan awak boleh pilih, contoh dekat vending machine awak boleh pilih nak air apa, nak makanan apa. Ataupun ulangan, struktur kawalan ulangan dia berulang-ulang seperti lampu isyarat yang kita tak payah nak pilih nak warna apa dan sebagainya. Okey, yang sekarang ni kita nak belajar pula struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Okey, algoritma ni apa? Algoritma ni macam kita bagi arahan. Okey, set arahan. Okey, algoritma ni langkah-langkah dia. Arahan tu dalam apa langkah dia? Mula-mula apa, lepas tu apa dan sebagainya. Itulah algoritma, langkah-langkah. Okey, jadi kita tengok, okey, kalau struktur kawalan pilihan, okey, kita tengok situasi yang dia bagi. Jonis mengajak Alia proses untuk meminjam buku. Alia perlu masuk melalui pintu hadapan perpustakaan dan mencari buku yang dikendaki. Apabila telah menjumpai buku tersebut, Alia perlu membawa buku berkenaan ke kaunter untuk dipinjam sebelum keluar dari perpustakaan. Jadi ini tata cara yang dia bagi. Okey, masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Lepas tu cari buku dengan berpandukan kategori, pilihlah buku apa nak. Dia bawa buku, kalau dah jumpa buku tu, bawa buku ke kaunter pinjaman. Okey, lepas tu serahkan buku dan kad perpustakaan di kaunter pinjaman. Semak tarikh pemulangan yang tercatat pada kad perpustakaan. Keluar dari perpustakaan dengan membawa buku yang dipinjam. Jadi itu dia punya langkah-langkah dia lah. Okay, jadi bila kita buat struktur kawalan ni dalam pengaturcaraan, okay, dia ada cara dia. Okay, kita boleh masukkan dalam pseudocode. Pseudocode ni apa? Okay, pseudocode ni sebenarnya ialah bahasa ataupun arahan yang kita bagi menggunakan bahasa komputer. Nampak? Dia sangat ringkas. Okey, contohnya tadi berdasarkan cara langkah-langkah tadi. Okey, jadi kita mulakan dengan, biasanya dia akan mula dengan perkataan mula, lepas tu berakhir dengan perkataan tamat. Okey, jadi arahan pertama mulanya tadi masuk ke perpustakaan. Jadi dia letak dalam huruf besar, masuk ke dalam perpustakaan. Lepas masuk buat apa? Cari. Okey, cari buku lah, buku yang dikendaki. Okey, jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter pinjaman. Tamat jika keluar dari perpustakaan. Bila keluar dari perpustakaan, kira tamat. Okey, jadi cuba kita tengok. Kalau dalam bentuk carta alih, ini pilihan pilihan kalau dalam algoritma, dalam arahan dia. Ini kalau dalam carta alih, dia buat mula. Okey, lepas tu masuk ke perpustakaan, cari buku. Lepas tu dia tanya, jumpa buku yang dikendaki? Kalau awak jawab ya, ada pilihan lain. Pinjam buku di kaunter, lepas tu baru keluar. Okey, tapi kalau jumpa buku yang dikendaki? Tidak. Kalau tidak jawapan awak terus keluar. Jadi ini kalau pilihan. Okey, jadi pilihan dia ada pilihan dekat situ. Sama juga dekat sinilah. Ni dekat sinilah pilihan. Jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Okey, tamat jika keluar. Kalau daripada sini buku tak jumpa terus keluar, kira tamat lah. Okay, tapi kalau buku dijumpai, pergi kaunter dulu. Okay, pinjam baru keluar. Jadi ni maknanya sekarang ni apa yang awak tengok ni adalah struktur kawalan pilihan dalam algoritma, dalam langkah-langkah. Macam mana nak tengok langkah-langkah yang kita buat. Okay. Cuba kita tengok pula dalam struktur kawalan ulangan. Kalau ulangan pun sama, kita bagi arahan. Okey, langkah-langkah dia macam mana? Okey, kita tengok situasi dia. Jonis dan rakan-rakan mempunyai latihan sukan di padang sekolah. Mereka perlu beratur di trek larian. Cikgu mengarahkan mereka agar membuat larian sebanyak 3 pusingan untuk memanaskan badan. Maksudnya sampai kena beratur dulu. Beratur. Okey, lepas tu lari 3 pusingan. Okey. Jadi cuba kita tengok yang dia bagi ni.
Okay, pseudocode. Okay, pseudocode tu apa? Pseudocode tadi bahasa arahan yang kita bagi dalam bahasa komputer. Okey, jadi algoritma maknanya struktur kawalan ulangan dalam algoritma, dalam arahan, dalam langkah-langkah ni macam ni. Seperti biasa sama juga yang macam tadi. Okey, dia mesti ada perkataan mula berakhir dengan tamat. Okey, jadi mula-mula sekali kena beratur. Okey. Lepas tu berlarilah. Beratur di track larian, berlari mengelilingi track. Okey, selagi belum cukup 3, teruskan. Okey. Bila dah tamat yang selagi ni, dah cukup 3, barulah tamat. Okey. Tamat selagi. Tamat selagi tu maksudnya dah habislah yang bahagian selagi ni, dah tamat dah. Okey. Teruskan. Okey. Baik, kita tengok dalam bentuk carta alih. Sama juga, mula, beratur, lepas tu berlari. Berlari mengelilingi track. Lepas tu dia tanya soalan, belum cukup 3 pusingan? Awak jawab ya, awak kena ulang balik. Okey, belum cukup 3 pusingan? Tidak, barulah tamat. Okey. Jadi kita cuba tengok pula simbol yang dia guna. Kalau simbol macam ni, terminal mula atau tamat. Maknanya permulaan dengan tamat kita guna simbol ni. Okay, yang ni input atau output. Apa yang dia paparkan. Okey, apa yang hasil dia, input atau hasil dia. Okey, proses. Okey, apa proses dia? Ni yang dekat carta alih tadi. Okey. Apa proses dia yang kena buat arahan seterusnya. Okey, yang bentuk diamond tu syarat. Okey, anak panah aliran aktiviti. Okey, cikgu harap awak jelas.